Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar anak-anak murid Ustaz sekalian? Sihat ke? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita sama-sama pada hari ini meneruskan perjuangan kita sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ini dan meneruskan pengajian kita dalam sirah bagi tahun 3. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam pengajian sirah pelajaran yang ketiga, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Anak-anak murid Ustaz sekalian boleh buka muka surat 30. Okey. Surat 30. InsyaAllah kita hari ini kita akan belajar tentang mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini yang faham tentang mukjizat? Okey. Apa yang kamu tahu tentang mukjizat? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oh, Ustaz tak nampak pun. Okey, tak apa. Kalau kamu tak angkat ke Ustaz tak nampak. Tapi tak apa. Siapa yang faham, mungkin ada di kalangan kamu dan yang dah faham. Mungkin ada yang belum faham lagi. Tapi hari ini insya-Allah kita akan kupaskan sedikit sebanyak tentang mukjizat. Apakah, okey, yang pertama, unit pertama ni, pengertian mukjizat. Apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat? Okey. Siapa tahu? Okey. Dari segi bahasa, mukjizat bermaksud melemahkan ataupun mengalahkan. Dalam perkataan Arab, ajaza, lemah. Ajaza kalau tengok adalah lemah. Ajuz, orang yang lemah. Lemah. Bahasa melemahkan ataupun mengalahkan. Mukjizat maksud melemahkan atau mengalahkan. Dari segi istilah, perkara luar biasa yang berlaku kepada para rasul dan para nabi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para rasul dan para nabi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni hanya untuk nabi dan rasul sahaja. Kita tak boleh dapat. Mukjizat ni tak boleh dapat. Guru ke, anak murid ke, postman ni ke, polis ke, askar ke, apa tak boleh dapat mukjizat ni, melainkan para rasul dan nabi sahaja. Okey. Perkara luar biasa yang lain. Yang lain ada lagi perkara-perkara luar biasa. Contohnya karamah. Seorang karamah. Pernah dengar? Karamah adalah perkara yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, anugerahkan kepada para wali Allah. Kalau sihir pula, ini berbeza. Karamah tu untuk para wali Allah. Sihir pula kegunaan Allah Subhanahu wa taala ataupun perkara luar biasa yang mana diperoleh oleh seseorang yang mengamalkannya. Okey, perkara luar biasa yang sihir ni adalah perkara luar biasa yang diperoleh, yang boleh didapati oleh mereka yang mengamalkan sihir tersebut. Sihir ni tak boleh kita amalkan. Ya, banyak contoh sekarang kan, orang buat sihir pada orang tu, sihirkan orang ni. Sihir ni perkara yang dibantu oleh syaitan. Syaitan yang tolong dia, jin. Jadi
ada perbezaan karamah, mukjizat dengan sihir. Okey, pada hari ini kita cerita tentang mukjizat saja. Faham tak? Mukjizat ni yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan atau anugerahkan kepada para rasul dan nabi sahaja. Okey. Tujuan mukjizat. Apakah tujuan mukjizat? Yang pertama adalah menyokong para rasul dengan bukti-bukti yang boleh menutup mulut dan mematikan hujah golongan kafir. Yang kedua, menewaskan tindakan orang kafir menentang dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Yang ketiga, membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para rasul. Okey, Ustaz cerita kat sini adalah contoh, ya, supaya kamu lebih faham. Pernah dengar tak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana bulan terbelah dua? Okey, bulan terbelah dua. Satu ketika ada kafir Quraisy mencabar Nabi. Kan? Mencabar Nabi, dia kata suruh Nabi belah bulan. Nabi pun menghala tangannya kepada bulan, lalu bulan itu terbelah dua. Jadi kenapa dewan cabar tu? Dia kata kalau betul-betul kamu ni nabi, kalau kamu ni adalah rasul, jika kamu berjaya dapat membelahkan bulan tu, kami akan ikut kamu. Faham tak? Nabi kan berdakwah. Kerja Nabi adalah dakwah. Nabi berdakwah kepada orang-orang kafir, orang kafir Quraisy pada waktu itu. Jadi dia orang ni nak percaya tak percaya. Dia orang bagi cabar Nabi. Dan kepada Nabi, kalau Nabi dapat membelah bulan, baru dia orang percaya. Kan? Baru dia orang akan beriman kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad boleh belah bulan. Nabi Muhammad menghala tangan dia kepada bulan, lalu bulan tersebut terbelah dua. Tiba-tiba dia orang tak percaya pula. Dia kata, kamu nak menyihir kami. Dia orang kata Nabi buat sihir. Dia orang tak percaya lagi. Tak apa. Kemudian dia orang pergi kepada sepadan. Dia orang berjalan lah, yang kafir Quraisy ni. Dia orang berjalan bertemu dengan beberapa kumpulan, satu kumpulan orang yang nak masuk ke kawasan mereka. Dia masuk, disepadankan, diumpul orang. Lalu kafir Quraisy ni tanya kepada kumpulan tadilah, jadi kamu nampak tak bulan terbelah dua? Okey, maksud kumpulan yang tadi tu kata, kami nampak bulan terbelah dua. Lalu barulah dia orang macam berhenti seketika. Dia orang ada di kalangan mereka yang beriman, baru nak beriman. Bila nampak, dia orang percaya, Nabi bukan menyihir kami pun, Nabi tak sihir kami. Jadi benda tu betul-betul berlaku. Bila berlaku, lalu ada di sebahagian daripada mereka yang percaya dan mereka beriman kepada Nabi. Kemudian ada yang tak beriman. Itu contoh yang pertama, bulan terbelah dua. Mukjizat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi contoh yang ni famous juga, iaitu tongkat Nabi Musa. Kan? Ada yang pernah dengar lah cerita-cerita sebelum ni, tongkat Nabi Musa mengalahkan sihir tukang sihir daripada Firaun. Yang mana tukang sihir Firaun ni, dia orang takutkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dengan capakkan tongkat tu, lalu tongkat tu keluarkan ular. Lalu Nabi Musa alaihissalam campak balik tongkat Nabi Musa, lalu jadi ular yang besar. Jadi ular yang besar tersebut
makan ular-ular yang kecil daripada ahli tukang sihir Fir'aun. Apa lagi? Kemudian ada lagi satu lagi contoh. Satu ketika pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa ni terkepung oleh Fir'aun dan anggota-anggota tentera Fir'aun, kan? Maksudnya di depan pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa ni ada tentera Fir'aun, belakang pengikut Nabi Musa ni ada laut, kan? Jadi diorang terkepung, tak boleh nak bergerak mana-mana. Lalu Nabi Musa ni mengetuk tongkat pada air laut tu, lalu laut jadi terbelah dua. Maka pengikut Nabi Musa ni boleh lalu tak? Okey. Bila terbelah dua, laut terbelah dua, maka ada satu jalan. Maka pengikut Nabi Musa ni berjalan dekat kawasan yang terbelah tadi. Itu adalah mukjizat. Lagi satu lagi contoh saya bagi. Tongkat Nabi Musa ni, dia ketika dia orang berjalan, kehausan, tak ada air. Lalu tongkat Nabi Musa ni ketuk batu keluar air, dan dia orang boleh minum air tersebut. Itu sedikit sebanyaklah tentang mukjizat, pengertian mukjizat, tujuan mukjizat dan contoh-contoh mukjizat. Saya harap kamu dapat faham. Simple je benda ni. Jika tak faham, nanti buku sekolah tanya ustaz balik, dan ustaz akan bagi penerangan kepada kamu dengan lebih detail, insya-Allah. Okey, setakat ni dulu. Kita akan jumpa pada lain waktu. Kita akan masuk bahagian mukjizat pula. Kita akan masuk nanti bahagian mukjizat, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.